Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, para belajar, Ustazah ucapkan selamat datang untuk kuliah minggu yang ketujuh. Topik kali ini kita nak fokus kepada nubuwah ataupun kenabian, hal ehwal kenabian. Perlu juga untuk Ustazah nyatakan sepanjang slide ini dihuraikan ataupun diterangkan kepada kalian, Ustazah rujuk kepada buku ini, iaitu buku yang bertajuk Keyakinan Hakiki yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, dan karya yang Ustazah baca ni merupakan karya terjemahan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Yassin. Jadi, sebelum kita mulakan, Ustazah nak recap sikit benda yang telah kita bincangkan sebelum ni. Kita dah bincangkan tentang maksud ad-din. Kita katakan ad-din itu ada 3 rukun dia, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Dan kemudian kita telah bincangkan apa maksudnya akidah, apa pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Kita telah membahaskan bahawa akidah ni merupakan akar dalam agama kita ni. Kan kita membayangkan dalam surah Ibrahim, Allah membayangkan bahawa kalimah yang baik itu, pokok yang baik itu ialah kalimah yang baik, dan kalimah yang baik itu ialah la ilaha illallah. Jadi nak katanya perkara akidah ni perkara yang sangat mendasar lah. Sebab itulah banyak masa juga kita peruntukkan untuk membicarakan bab akidah. Begitu juga telah kita bincangkan tentang perkara-perkara yang merosakkan akidah. Kita telah bincangkan sikit tentang ma'rifatul rasul, ma'rifatullah. Jadi hari ini kita nak pergi lebih mendalam ataupun kita nak sentuh tentang aspek kenabian. Okey. Kita teruskan ya. Okey, aspek kenabian. Okey, secara asasnya macam yang pernah juga kita terangkan bahawa dalam pengajian akidah ini ada 3 elemen ataupun domain utama. Yang pertama ialah tentang ketuhanan. Kita nak kenal siapa Tuhan, kita nak kenal sifat-sifat Tuhan. Ada telah kita sentuh sebelum ini tentang ma'rifatullah. Kita telah ulas sikit tentang bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya ialah dengan melalui Asmaul Husna, dengan perbahasan sifat 20, dengan apa lagi? Dengan bertafakur terhadap kejadian diri kita, kejadian alam ni. Okay, yang kedua ialah domain nubuwah. Kita nak kenal nabi-nabi utusan Allah ni. Dan yang ketiganya ialah perkara ghaibiyat, iaitu perkara-perkara sam'iyat ataupun ghaibiyat lah, yang merupakan rukun iman kita yang lain. Okey, sebelum kita nak mulakan, Ustazah nak bawa kepada satu keadaan kita berada dekat panggung wayang. Kita tengok satu cerita yang kita suka, yang kita macam ternanti-nanti. Kita dah tahu dia punya, kita dah tengok dia punya trailer dia kan. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya cerita tu, tentang apa konflik cerita tu. Kemudian kita nak tengok apa ending dia. Betul tak? Kita memang kalau kita tengok cerita, memang kita nak tahu apa ending dia. Macam Ustazah ada tengok cerita Ertugrul ni kan, Ertugrul ni. Ustazah memang nak tahu apa konflik dia. Pada setiap musim tu apa konflik dia, siapa pengkhianat dia, apa jadi kat pengkhianat, apa jadi dekat Ertugrul ni sendiri. Jadi kita nak tahu. Jadi kalau kita membayangkan, kalau kita tengok filem, kita nak tahu apa ending hero dia, apa ending konflik yang sedang dihadapi tu, konflik tu dapat diselesaikan ke tak. Apatah lagi tentang kehidupan kita kat dunia ni. Maksudnya kita ni sebagai pelakon dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita tengok TV, kita nampak orang berlakon, kita nampak cerita tu di luar diri kita. Tapi sebenarnya dalam pentas dunia ni, kita sebenarnya melakonkan kisah hidup kita sendiri. Yang mana apa saja yang kita lakukan kat dunia ni ada ending dia, ada pengakhiran dia. Dan pengakhiran itu macam yang kita telah bincangkan, pengakhiran itu bukan setakat pengakhiran yang bersifat sementara, tapi ada pengakhiran yang kekal abadi. Kalau kita tengok TV kan, kalau kita tengok cerita yang kita minat, contohnya kadang-kadang kita tengok ada slot behind the scene kan. Maksudnya berapa kali lah agaknya yang pengarah filem ataupun pengarah cerita tu cut, buat semula, tak jadi, tergelak, buat semula. Tapi kita dalam kehidupan kita kat dunia ni, dia tak ada istilah cut. Kalau cut tu memang cut betul. Maksudnya kalau ajal kita tu di cut, maksudnya memang habislah cerita tu. Dia tak ada istilahnya nak buat semula, tak ada ceritanya bloopers, tak ada. Dia memang
real lah kehidupan kita kat dunia ni, bukan macam kita tengok TV. Kehidupan kita ni ialah real. Dan sebagaimana kita ternanti-nanti apa ending cerita dalam TV ataupun dalam wayang yang kita tengok, macam itulah juga sebenarnya kita harus anticipate, kita harus ternanti-nanti apa sebenarnya ending kehidupan kita ni. Bayangkan saja kalau cerita yang kita tengok tu tak ada mission apa-apa. Hero dia, cerita dia ialah bangun pagi, lepas tu pergi kerja, lepas pergi kerja rehat kat rumah, esok pagi benda yang sama. Kita nak tengok tak cerita tu? Kita akan rasa boring. Kenapa agaknya kita suka tengok cerita-cerita yang macam cerita Polis Evo contohnya, kita tengok cerita Hunger Game ke contohnya kan. Kenapa kita suka tengok cerita tu? Sebab dia ada action, dia ada macam ada misi yang hendak diselesaikan dalam cerita-cerita tu. Jadi macam tu juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ni kita tak sedar bahawa kita ni ada mission, dia akan jadi kehidupan yang sangat boring. Kalaupun kehidupan kita tu sangat boring, kehidupan kita ni bukan untuk dipertontonkan kepada orang. Point dia ialah kehidupan kita ni ialah kehidupan yang perlu kita lalui, dan macam yang tadi saya cakap, ending dia merupakan ending yang bersifat abadi. Kalau ending dia baik, alhamdulillah, baiklah secara abadi. Kalau ending dia tak baik, wala'iyazubillah, terjadilah ending yang tidak baik tu. Sebab kita yakin bahawa ada syurga, neraka, alam ini ada, alam dunia yang kita duduk sekarang ni dia bersifat sementara. Itu sebagai analoginya lah tentang kehidupan dekat dunia ni. Mesti ada misi, mesti ada perkara yang mesti kita accomplish, mesti ada perkara yang mesti kita selesaikan sebelum kita punya watak ni di-cut. Di-cut oleh pencipta alam ni. Okay, harapnya faham lah, boleh macam membuat perbandingan lah. Okay. Dan kita tengok kat dunia ni kan secara nyata, macam dalam TV lah ada cerita tentang tema kekeluargaan, ada tema tentang peperangan, ada tema tentang penindasan, ada tema tentang kepimpinan, macam-macam lah dia punya tema dalam cerita yang kita tengok tu. Macam tu juga kita tengok kat bumi ni, dekat dunia ni. Kita tengok ada kisah-kisah manusia yang bongkak, yang takabur, yang terlalu cinta dunia. Dan dalam masa yang sama kita tengok ada juga manusia yang ditindas, dizalimi, hak asasi mereka diragut, kita kata adanya perhambaan. Mungkin tak adalah perhambaan macam kita baca dalam TV, macam kita baca dalam buku, tapi ada istilahnya perdagangan manusia macam-macam sekarang ni kan. Dan ada juga istilahnya kehidupan manusia ni kehidupan yang macam suka-suka, seronok-seronok. Dan apabila kita menyedari tentang perkara tu dalam kehidupan kita, mesti kita terfikir takkanlah tak ada satu natijah ataupun kesudahan terhadap semua cerita-cerita tadi ni. Cerita-cerita yang real dalam kehidupan kita ni. Kalau dalam TV, dalam wayang kita boleh expect ada natijah, ada ending dia. Jadi kalau macam keadaan yang sebenar kehidupan kita yang bukan dalam TV ni, kehidupan yang real ni, takkan tak ada satu kesudahan terhadap semua babak-babak ni. Babak orang yang zalim, babak orang yang ditindas, babak orang yang kehidupan dia macam tak ada apa-apa, suka ria saja kan, berpoya-poya saja, takkan tak ada. Jadi semua perkara ni mesti kita fikirkan tau, sebab walaupun dia nampak macam remeh, nampak macam malas nak fikir ke contohnya, tapi dia sangat penting untuk membawa arah mana kehidupan kita ni. Okey. Jadi ada satu kisah yang Ustazah baca kan. Seorang manusia ni dia tersesat dekat dalam hutan. Jadi bila malam dah sampai, bila macam matahari dah mula untuk terbenam, hari dah nak gelap, maka dia pun tercari-carilah tempat untuk bermalam. Dan alhamdulillah dia ni terjumpalah satu gua. Dan gua dia ni sangat sejuk, terpencil, gelap lah ya. Jadi berbekalkan pemetik api yang dia ada dan juga adalah kayu-kayu yang sedikit-sedikit dikumpulkan, maka dia cuba hidupkan api. Asalnya gua tu gelap, dah mula dah ternampak sedikit cahaya dekat gua tu, dan alangkah terkejutnya dia tengok sekitar tempat yang dia nak duduk dekat gua tu terdapat banyak tulang-tulang berselerak, malah ada tulang yang masih baru lagi, yang masih berdarah lagi, dan ada sisa-sisa daging. Maka dia pun macam orang itu tadi pun macam dia menggelengkan kepala, dia rasa macam mesti ada binatang buas kat sini. Betul tak? Kalau kita tengoklah keadaan macam tu berlaku kat diri kita, kita akan rasa, ya Allah, mesti ada binatang buas kat sini. Ada banyak makhluk yang dah kena makan. Lepas tu mungkin saja ini merupakan sarang binatang buas. Macam itulah. Okay. Bila melihatkan ataupun bila kita berada dalam situasi yang macam tu, adakah tidak menghairankan kalau orang itu
malas nak fikir sebab dia melayan kepenatan dia yang tersesat satu hari dekat dalam hutan, maka dengan selambanya dia ambil satu pot dekat gua tu, dia tidur untuk rehat dan dia expect dia boleh lena malam tu. Kita hairan tak kalau orang tu terus tidur? Kita hairan tak kalau orang tu macam buat relax je setelah dia mendapati gua tu penuh dengan tulang-tulang dan terdapat tanda-tanda wujudnya binatang buas yang mana boleh sahaja the next victim tu ialah dia. Mangsa yang seterusnya ialah dia. Jadi mungkin sahaja kita boleh maafkan orang tadi tu kalau dia tidak memahami apakah benda tulang, dia tak faham bahawa darah tu maksudnya apa, dia tak faham apa maksudnya daging-daging yang tersisa dekat bangkai yang dia nampak. Kalau dia tak faham semua benda tu, mungkin dia boleh dimaafkan. Tapi kalau macam dia faham perkara tu, dia faham bahawa tempat tu bahaya, dia faham terdapat banyak binatang yang telah dimakan dekat dalam gua tu, dan kemudian dia malas berfikir, dia hanya fikirkan letih dan nak tidur dia saja, maka kita akan rasa betapa malangnya orang ini, kan? Kita akan rasa macam Masya Allah, teruknya orang ni orang ke? Takkan dia tak ada akal langsung untuk dia fikir, sehingga dia tak boleh membayangkan mungkin saja dia akan dimakan sekejap lagi oleh pemilik sarang dekat gua tu. Jadi itu merupakan satu keadaan yang kita nak tanya dekat diri kita. Setelah kita mendapati kehidupan kita dekat dunia ini, ada natijah-natijah yang akan diperolehi nanti kita berada dekat dunia ni, kan? Ada natijah tu ialah kesan ataupun hasil yang akan berlaku dalam kehidupan kita dekat dunia ni. Takkanlah kita tak boleh nak takkanlah kita nak mengambil sikap macam orang tadi tu, selamba, relax, tak nak tahu, tak nak ambil tahu benda apa, bahaya ke, bangkai tu bangkai baru ke, bangkai lama ke. Yang nak dia fikir, kisah dia letih, dia nak tidur. Adakah kita pun nak mengambil sikap yang macam tu juga dalam kehidupan kita kat dunia ni? Dan daripada cerita ni kan, kita tercetus satu soalan tau. Apakah sebenarnya kita sebagai manusia ni yang Allah berikan kelebihan akal tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab kepada Allah? Yang mana kalau kita perhatikan alam ini, contohlah Ustaz ambil contoh lebah kat situ, kan? Betapa sistematiknya kehidupan dia selagi masih bernyawa, sentiasa ada misi dalam kehidupan dia. Bangun pagi mesti nak cari lebah, mesti nak cari madu dekat bunga. Lepas tu bila balik, dia pas madu tu, dia masukkan kat dalam sarang-sarang pula, kan? Macam tu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Sentiasa ada misi dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala tundukkan alam ni untuk kita, dan kita ni Allah lantik sebagai khalifah, apakah maksudnya kehidupan kita ni tak ada apa-apa misi, tak ada apa-apa tanggungjawab untuk kita laksanakan kepada Allah, kan? Okay, jadi soalan itu tadi diberikan jawapan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya dengan tujuan main-main. Maksudnya Allah jadikan hatta virus COVID-19 pun bukanlah dengan tujuan main-main. Semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi harus sahaja kita merenung langit, kejadian langit yang tidak sia-sia, kejadian bumi yang tidak sia-sia, dan apa sahaja yang berada di antara keduanya, semuanya tidak sia-sia. Okey, jadi setelah kita mengenali Allah, bahawa kita mengenali bahawa alam ini ada pencipta dia, dan kita beriman dengan kewujudan Allah, maka harus kita mengambil tahu, betul-betul mencari kefahaman apa sebenarnya tanggungjawab kita kepada Tuhan yang menciptakan kita ni. Jadi tak boleh kita nak anggap bahawa okey, dah beriman kepada Allah, Allah wujud, Allah menciptakan semua, dah habis cerita. Tak boleh. Setelah kita tahu Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam, mesti kita tahu apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita yang sebenarnya dalam masa yang terbatas. Sebab kehidupan kita kat dunia ni terbatas, dia bukan masa yang selama-lamanya. Jadi disebabkan itulah supaya manusia ni tak tercari-cari, tak kebingungan untuk mencari apa sebenarnya peranan kita kat muka bumi ni, maka dengan itu Allah utuskan Rasul. Jadi itulah berkaitan dia. Macam mana sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita ini diketahui oleh kita secara benar melalui adanya para nabi yang diutuskan kepada kita. Adakah tugas kita ni nak jadi jurutera? Allah jadikan kita untuk main bola saja ke? Untuk orang yang pemain gusti ataupun peninju lah kita kata, adakah Allah Ta'ala jadikan dia sebagai peninju saja? Untuk orang yang ditakdirkan bekerja dekat
hospital, adakah Allah Ta'ala menjadi apa tujuan dia dijadikan tu sebagai doktor ataupun nurse saja dekat hospital lah. Jadi supaya manusia tak tercari-cari apa sebenarnya tujuan hidup, maka Allah Ta'ala pun menjadikan mengutuskan Rasul kepada kita semua. Okey, jadi kita nak teruskan. Apakah beza antara an-nubuwah dengan ar-risalah? Daripada nubuwah ini datang perkataan Nabi, daripada risalah datang perkataan Rasul. Perkataan nubuwah ini berasal daripada perkataan an-naba'. An-naba' ni maksudnya berita ataupun khabar. Jadi kita faham bahawa nubuwah ni ialah satu keadaan sampainya perkabaran daripada Allah melalui wahyu kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Dan nubuwah ini ialah menjelaskan hubungan seorang makhluk ataupun seorang lelaki yang Allah pilih tadi itu dengan Allah saja. Sebab tu kita faham bahawa antara nubuwah dengan risalah ni bezanya ialah nubuwah ni dapat wahyu untuk diri dia sendiri. Maksudnya hubungan tu direct antara si Nabi dan juga Allah. Adapun risalah, dia berkaitan dengan satu perintah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya untuk sampaikan pula kepada orang lain. Jadi dia menjelaskan adanya umat pada risalah ni. Nubuwah ni hanya Nabi dan juga Allah, hubungan Nabi dan juga Allah. Tapi hubungan risalah dia ada hubungan, iaitu hubungan Nabi itu dengan umat dia. Okey, jadi kita pergilah kepada wahyu. Kenapa kita nak bincang pasal wahyu? Sebab jawatan sebagai seorang Nabi ataupun jawatan sebagai seorang Rasul ni, dia yang paling yang menonjol sekali jawatan dia ialah kerana adanya wahyu. Jadi, sesetengah orang orientalis bila dia macam mengkaji tentang kebenaran Islam, dia mengkaji tentang kesahihan ajaran para nabi, mencari mengkaji tentang siapa nabi ni dan apa yang nabi ni bawa, apa yang Rasul bawa, maka dia mengecam, dia mengatakan mungkin sahaja wahyu ni ialah cerita yang direka-reka, mungkin sahaja wahyu ini ialah ilham, mungkin sahaja firasat. Jadi sebab itulah ada perbahasan tentang apa sebenarnya maksud wahyu ni. Okey, jadi dalam buku yang Ustazah nyatakan tadi tu, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menyatakan bahawa sumber kalimah wahyu, perkataan wahyu tu sendiri datang daripada Al-Quran, kitab hadis dan juga sirah. Jadi kalau Al-Quran tak menjelaskan perkataan wahyun tu, ataupun hadis Nabi tak guna perkataan wahyu tu, kita pun tak tahu benda apa sebenarnya wahyu ni. Jadi wahyu ni dia bukan sekadar ilham, bukan sekadar perasaan batin, gerak hati, firasat atau intuisi, bukan. Wahyu ini dia merupakan perkhabaran yang sampai daripada Allah kepada Nabi ataupun Rasul yang dipilih Allah lah. Lepas tu yang keduanya dinyatakan bahawa wahyu ini apabila seseorang Nabi ataupun Rasul menerima wahyu ini, dia bukan berada dalam keadaan gila ataupun sawan. Sebab ada sesetengah orientalis yang mengatakan bahawa kalau sampai detik seorang Nabi itu menerima wahyu, seolah-olah macam Nabi itu terkena penyakit yang tu. Padahal tidak. Sedangkan wahyu ini dia kalau pun dia diturunkan, disampaikan kepada Nabi ataupun Rasul itu, keadaan wahyu itu disampaikan berlaku dalam suasana yang penuh kesedaran dan disampaikan dalam keadaan yang jaga. Dalam keadaan Nabi itu sedar, waras macam tu. Dan kalau pun ada sesetengah Nabi mendapat mimpi dan mimpi itu berbentuk wahyu, kita kata, namun sebelum dia dapat mimpi itu telah sabit ada bukti-bukti kenabian yang seseorang Nabi itu dapat sebelum dia menerima mimpi dalam bentuk wahyu. Macam tu. Jadi supaya kita tidak macam meremehkan wahyu untuk kita kata bahawa wahyu ni hanya gesaan hati, hanya cetusan perasaan ataupun macam tadilah orientalis kata ada penyakit sawan, penyakit gila dan sebagainya. Nauzubillah. Okey, jadi itu tentang wahyu. Dan wahyu ini menjadi sumber pertama kepada segala perkabaran ataupun pemberitahuan ghaib berkenaan akidah dan juga hukum syariat. Kalau Nabi lah tak sampaikan kepada kita tentang wahyu yang Nabi terima,
Maka kita pun tak tahu ada alam ghaib, ada perkara-perkara tentang akidah. Kita tak tahu pun bahawa hukum hakam tentang syariat, solat, puasa dan sebagainya. Jadi, Nabi mengajarkan semua itu kepada umat disebabkan adanya wahyu daripada Allah. Dan apa sahaja wahyu yang Nabi terima itu telah disampaikan tanpa Nabi itu mengubah ataupun menokok tambah wahyu yang diterima. Okey. Jadi ada sedikit perbahasan kat sini, seronok penting, bukan seronok lah, maksudnya kalaupun seronok dia penting. Penting untuk kita faham tentang fenomena wahyu yang pertama. Wahyu pertama ni surahnya Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi fenomena wahyu pertama ni bagaimana? Ini wahyu yang pertama sekali. Macam mana tiba-tiba daripada Nabi itu dikenali sebagai Al-Amin, manusia biasa, manusia yang terpuji. Tapi selepas fenomena wahyu yang pertama ni, Nabi ni dah dapat jawatan, dah dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul. Jadi dalam peristiwa itu, Malaikat Jibril telah datang kepada Nabi dalam keadaan rupa yang asal. Malaikat Jibril dia bukan macam kisah hadis Jibril yang kita bincangkan dalam topik yang lepas. Malaikat Jibril menyerupai lelaki yang smart, kita kata, yang kemas. Dalam wahyu yang pertama, Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dalam keadaan bentuk dia yang sebenarnya. Jadi Nabi SAW yang pada ketika itu berkhalwah dekat Gua Hira, tak nak terlibat dengan segala kerosakan, keburukan akhlak yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Nabi berhalwat bersendiri dekat Gua Hira. Tiba-tiba datang Malaikat Jibril dalam bentuk yang macam tu. Jadi Nabi pun menggigil, gerun, dan Nabi ni bimbang tau. Nabi ni menyatakan kepada Khadijah dia bimbang kalau dia ni kerasukan jin. Jadi keadaan Nabi yang menggigil, terkejut, gerun itu menjelaskan bahawa wahyu yang sampai kepada Nabi itu bukanlah sesuatu perkara yang datang dari dalam diri Nabi. Kalau perkara itu datang daripada diri Nabi, takkan Nabi begitu sekali menggigil berpeluh minta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutkan Nabi. Jadi kat sini menjelaskan bahawa keadaan Nabi itu menunjukkan telah datang satu hakikat yang di luar diri Nabi, yang tak ada hubungan sama sekali dengan diri Nabi. Okey. Dan pada ketika itu, mestilah Nabi berada dalam keadaan yang terkejut, menggigil, gerun melihatkan Jibril dengan kejadian dia sangat kita kata sangat menakjubkan lah, kejadian Jibril ni kan, kejadian Malaikat Jibril ni. Dan pada kali yang pertama menerima wahyu tu, Nabi tidak mengenali siapa Malaikat Jibril ni. Okey, itu jadi fenomena yang pertama, Nabi menggigil dan Nabi rasa gerun. Okey, yang keduanya, kita pun tahu dalam wahyu yang pertama tu Malaikat Jibril memeluk Nabi sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril pergi dekat Nabi, peluk Nabi secara erat, dan Malaikat Jibril kata Iqra, bacalah kan. Sebanyak 3 kali. Jadi kenapa keadaan macam tu, kita faham macam mana keadaan itu. Keadaan itu menunjukkan bahawa wahyu ni bukan dari Nabi. Ada unsur yang kedua, iaitu unsur luar, iaitu Malaikat Jibril, yang mana bila Nabi dipeluk itu, dia nak menguatkan lagi sahutan dan penerimaan Malaikat Jibril itu kepada Rasulullah SAW. Jadi poin yang pertama dengan poin yang kedua ni, poin yang pertama dengan poin kedua ni nak menjelaskan bahawa wahyu ni bukan datang dari Nabi. Kenapa agaknya bersungguh-sungguh sangat kita nak menjelaskan bahawa wahyu ni bukan datang dari Nabi? Sebab ada tohmahan yang mengatakan Nabi mereka-reka Al-Quran ni. Nabi berhayal, Nabi cakap cerita dongeng, Nabi terkena sihir. Jadi melihatkan ataupun berdasarkan hujah fenomena wahyu yang pertama itu, kita boleh menjelaskan bahawa keadaan macam tu bukan datang dari Nabi. Mesti ada unsur luar. Ada unsur luar lah, iaitu unsur malaikat, unsur kita kata unsur kita kata unsur kewujudan dari luar, daripada luar Nabi itu yang menyebabkan berlaku keadaan Nabi menggigil, gerun dan sebagainya. Okey, kita tengok pula hujah yang ketiga. Okey, dalam poin yang ketiga ni, Nabi SAW didatangi Malaikat Jibril secara tiba-tiba dengan melihat Malaikat Jibril dengan mata kepala Rasulullah SAW sendiri. Jadi wahyu ni bukan khayalan Nabi. Maksudnya kat sini ialah macam mana kita nak cakap kat sini, maksudnya wahyu ni bukan perkara yang Nabi hayalkan. Nabi pun tak terbayang akan menerima dan berjumpa Malaikat Jibril sedemikian rupa.
Dan keadaan Nabi yang takut dan gerun dari apa yang dilihat dan didengarnya itu menyebabkan Nabi langsung bergegas-gegas balik ke rumah, dan menunjukkan apa ni? Yang menunjukkan Nabi tak menunggu-nunggu untuk menjadi Nabi ataupun Rasul. Maksudnya benda yang berlaku pada Nabi ni, dia menerima satu tugas amanah menyampaikan wahyu kepada umat, menyampaikan ajaran Allah kepada umat baginda ni merupakan satu tugas yang di luar jangkaan baginda. Dan dalam keadaan Sayyidatina Khadijah menenangkan Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mendapat ilham daripada Allah untuk bertanya, dapat idea untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni ialah seorang pendeta yang beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan apabila dinyatakan keadaan Nabi begitu begini, maka mendapatlah satu pengesahan bahawa fenomena yang Nabi alami tadi itu merupakan fenomena lantikan ataupun wahyu yang pertama untuk Nabi ni daripada manusia menjadi seorang Rasul. Dan kemudiannya itu, selepas berlaku peristiwa wahyu yang pertama itu, terdapat tempoh kosong tanpa wahyu. Maksudnya terdapat 6 bulan tempoh tidak ada wahyu. Dan keadaan itu Nabi SAW menjadi resah, bimbang. Asalnya resah, bimbang, kenapa tak dapat wahyu lagi ni kan. Dan akhirnya daripada resah dan bimbang tu Nabi menjadi takut. Menjadi takut kalau terbuat salah, kalau terbuat perkara yang Allah tak suka, sehingga Allah Ta'ala membiarkan Nabi, Allah Ta'ala meninggalkan Nabi SAW. Malah dalam riwayat Imam Bukhari ada dinyatakan bahawa Nabi SAW setiap kali kalau naik bukit tu, Nabi berharap supaya diri dia tercampak daripada bukit tu. Nak menggambarkan apa tahu? Nak menggambarkan bimbang dan gundahnya Nabi apabila tak terima wahyu. Adakah Allah Ta'ala meninggalkan Nabi? Jadi sehinggalah sampai satu ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk yang asal yang menyatakan bahawa Nabi ni ialah utusan Allah, dan bergegas sekali lagi Nabi SAW lari ke rumah dan berselimut. Kemudian turunlah iaitu surah Al-Muddathir, wahai orang yang berselimut. Okay, jadi kita nak katakan perbahasan yang kita nyatakan kat sini sebenarnya kita nak menyatakan bahawa wahyu tu ialah satu perkara yang diterima oleh Nabi dari Allah melalui malaikat Jibril. Kita nak menolak pandangan yang mengatakan wahyu ni merupakan rekaan-rekaan Nabi ataupun penyakit yang Nabi alami contohnya. Ataupun kita nak kata wahyu ni merupakan yang Nabi dongeng-dongengkan. Inilah sebabnya perbahasan ulama begitu terperinci sekali tentang fenomena wahyu yang pertama tu, yang nak menunjukkan takkanlah dengan keadaan Nabi yang macam tu, sifat Nabi yang macam tu, Nabi mereka-reka ayat yang dibaca, Nabi mereka-reka perasaan takut, Nabi mereka-reka berlakon jadi macam takut maksudnya benda ni bukan lakonan, benda ni bukan tipu. Itu point dia. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula kat mana kita nak melihat bagaimana keaslian kebenaran wahyu ni. Okey, jadi untuk memelihara kebenaran wahyu ataupun keaslian wahyu ni, Nabi SAW menyuruh beberapa orang sahabat menulis wahyu. Jadi sebab tu ada beberapa orang sahabat yang dilantik sebagai penulis wahyu. Datang sahaja wahyu, Nabi SAW akan suruh sahabat tu tulis. Tetapi hadis ataupun percakapan Nabi, gerak-geri Nabi dan sebagainya, Nabi tak bagi tulis. Nabi kata cukuplah sekadar kamu mengingat saja apa yang diperkatakan. Kenapa agaknya Nabi begitu berhati-hati? Kerana Nabi tak nak mencampurkan mana satu kalam Allah dengan mana satu kalam daripada Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya antara Quran dan juga hadis, kedua-duanya ialah bentuk wahyu. Al-Quran itu wahyu juga. Sunnah wahyu tak? Wahyu. Sebab apa saja yang Nabi buat, Nabi cakap, Nabi mengaku, semuanya itu ialah datang petunjuk daripada Allah, bukan datang daripada nafsu Nabi sendiri. Jadi kenapa Nabi suruh bezakan antara Al-Quran dan juga sunnah ni? Yang pertama sekali, wahyu ataupun Al-Quran yang Rasulullah SAW suruh sahabat tulis tu, apa yang turun macam itulah yang ditulis. Kalau perkataan tu ada kun, yang akan ditulis pun kun. Adapun wahyu ataupun sunnah,
itu merupakan kefahaman yang datang kepada Rasulullah SAW yang Nabi ulas ataupun Nabi cakap dengan perkataan Nabi sendiri. Itulah beza antara Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Okey, yang keduanya kita nak kata Al-Quran ataupun wahyu yang Nabi terima ni ada keadaan yang bila ada soalan ditanya kepada Rasulullah SAW, Nabi tak dapat jawab sebab tak turun lagi wahyu. Dan kalaupun Nabi mengambil keputusan untuk jawab, ada keadaan-keadaan cerita-cerita, ada keadaan tertentu lah, maksudnya Allah Ta'ala menegur Nabi. Itu menunjukkan Nabi tak memandai. Ni poin dia nak cakap ni, Nabi ni tak memandai. Wahyu ni memang datang dari Allah dan Rasulullah SAW hanya utusan Allah yang menyampaikan semula wahyu tu kepada umat. Okey, yang ketiganya hujah keaslian kebenaran wahyu ni ialah Nabi SAW seorang yang ummi. Ummi kat sini bukan maksud mak. Ummi kat sini maksudnya ialah tak tahu baca, tak tahu tulis. Jadi tak mungkin Nabi SAW dia boleh membaca kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Maksudnya Nabi tak mungkin Nabi baca, Nabi tahu tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf kalau tidaklah kerana wahyu yang benar yang Allah sampaikan kepada Nabi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut yang bermaksud, dan kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Quran ini wahai Muhammad satu kitab pun. Dan kamu tak pernah pun menulis satu kitab dengan tangan kanan. Jadi sebenarnya kat sini kita faham keadaan Nabi yang tidak tahu membaca, tak tahu menulis tu sebenarnya merupakan satu keistimewaan Nabi lah, supaya menolak hujah yang mengatakan Nabi tulis sendiri Al-Quran, Nabi reka sendiri Al-Quran ni. Okey, dan seterusnya sifat sidik Nabi, sifat sidik ataupun sifat amanah, sifat terpuji Nabi itu selama 40 tahun. Malah gelaran Al-Amin itu bukanlah Nabi sendiri yang nobatkan diri baginda sebagai Al-Amin, sebaliknya masyarakat Mekah yang memberikan gelaran Al-Amin itu kepada Rasulullah SAW. Okey.